Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata ala al khair li ibtigha'i awajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi amin. Okay, insyaAllah. Jadi kita akan teruskan tajuk kita pada pagi ini dengan tajuk yang keempat daripada bab tafsir. Daripada bab tafsir, tajuk yang keempat, Mabadi'ul Akhlaq Islamiyah, yang mana apa yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih, syarul ayatul ijmalan, mensyarahkan ayat secara umum, taudihul muhawaratul ayah, menjelaskan perbincangan tentang ayat. Apa yang dibincangkan ada 3 perkara, al-amru bil adli wal ihsan, perintah untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Ihsan ni kita dah tahu, buat sehabis baik. Fadlul iqta'u, kelebihan memberi. As-sadaqat, sedekah-sedekah, li zawil qurba, kepada kaum kerabat. Yang seterusnya, an-nahyu anil fahsya wal munkar, larangan daripada buat al-fahsya dan munkar dan al-baghi. Nanti kita tengok pada akhir perbincangan apa bezanya. Zikru ma yu'khadhu minal ayah. Lepas tu dia sebut at-takhalli, berhias, bi akhlaqil mahmudati, dengan akhlak yang terpuji, wa takhalli anis sifati mazmumah, dan mencabut daripada sifat mazmumah. Maksudnya inilah tak bersifat dengan sifat mazmumah. Baik. Itu muka surat 35 kita tengok itu baru mukadimah muka surat 35. Jadi apa yang berlaku seterusnya, tengok kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Okey. Surah An-Nahl ayat 90. Baik. Jadi kita tengok kat situ ma'anil kalimatul mukhtarah. Tengok ma'anil kalimatul mukhtarah. Kita rujuk balik. Makasih Dania kerana buka kamera. Barakallahu fiq. Jadi sambung kat situ dia kata apa? Ma'anil boleh tengoklah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Buat baik sehabis baik. Wa ita'i dzil qurba, dan berikan kepada kaum kerabat. Berikan apa? Berikan sedekah kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang daripada perbuatan buruk, keji dan mungkar. Wal baghi, dan buruk. Ya'izukum, dan Allah memerintahkan kamu, memperingatkan kamu, la'allakum tazakkarun, supaya agar kamu beringat. Okey. Jadi itulah sikit secara imbas dia punya ni. Boleh antum rujuk kepada tafsir nanti. Dan seterusnya kita tengok pada insaf ma'anil kalimatil mukhtarah, disebut bil adli ay al insafu fi amri wa tajannubu zulmi wal jawri wa i'ta'u kullu dhi haqqin haqqahu. Ni mudahlah ni. Ni takrif. Kalau buka dalam mana-mana buku pun dia akan sebut. Inilah takrif adil. Apa yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kan? Kopiah letak kat kepala. Bukannya dekat kepala lutut. Kan? Maksudnya lagi-lagilah
Tak boleh pergi duduk atas kopiah pasal dia benda terhormat. Kopiah ni benda terhormat. Sama juga tudung. Tudung bukan boleh buat istinja. Kan? Tudung tu walaupun dia kain, tapi dia terhormat. Terhormat macam mana? Dia tu orang perempuan pakai untuk tutup aurat dia. Aurat itu adalah perkara yang namanya terhormat. Jadi bila tutup benda yang menutup bendanya terhormat, jadi benda tu secara automatik jadi bendanya terhormat. Jadi tak bolehlah kita gunakan bendanya terhormat untuk untuk beristinja. Kan? Jangan tak betul pemikiran macam tu. Sebab tu kalau kita tolaklah pemikiran orang-orang Arab ni kata apa? Oh, kitab tak Al-Quran tu kitab, dia kata. Al-Quran tu hanya kitab. Dia duduk atas Al-Quran. Jadi Masaf Quran tu lah kan. Masaf Quran tu. Dia duduk atas Masaf Quran. Ada hujah dia apa? Ini kitab. Al-Quran bukannya ini. Al-Quran tu yang kita baca tu Al-Quran. Dia betul tak dinafikan. Kita tak pernah nafikan tu. Tapi dekat dalam tu ada dalam kitab tu, kitab Al-Quran tu, yang buku Al-Quran tu ada tulisan ayat-ayat Quran. Jadi benda tu terhormat. Jadi bila benda tu terhormat, automatik kitab tu sendiri adalah terhormat. So tak boleh kita duduk atas Quran. Pijak lagi lah. Kan? Kencing dekat Quran lagi lah. Ni zaman saya dulu lah. Zaman saya 2013, 2003, 2004 dulu ada geng-geng black metal, skinhead kan, punk ni kan. Depa waktu kebangkitan depa ni apa yang berlaku, kencing atas kencing dekat Al-Quran. Pergi pecah masjid semata bukan nak curi tabung. Ni curi Quran buat apa? Curi Quran banyak tu tabur dekat rumah mana tau, rumah kosong mana tau. Lepas tu koyak kencing atas tu, berak kencing apa semua dekat situ, macam-macam buat je. Itu contoh ajaran sesat. Sebab tu kita kena faham benda terhormat ni apa. Orang perempuan tu sendiri adalah terhormat. Jadi aurat dia tu sendiri bila dia menutupi diri dia tu, dia sebenarnya menghormati diri dia. Pakaian dia tu automatik jadi terhormat. Sama juga macam kita orang lelaki. Kepala itu adalah tempat penghormatan. Muka itu adalah tempat penghormatan. Jadi bila letak kopiah dekat kepala, kopiah tu sendiri adalah satu penghormatan. Kena ingat tu. Sebab tu kita ni nak buat sesuatu tu kena tahu. Itu masuk adil. Itu kita letak keadilan dia. Dan kita berlaku ihsan lah. Kalau orang Melayu tu sampai siap cium Al-Quran. Itu ihsan tu. Orang Melayu kita dia belajar sikit tapi dia faham banyak. Dia amal tu banyak. Kan? Okey. Al-insafu fi amrin. Al-insafu fi amrin, meletakkan fi amrin pada sesuatu perkara, wa tajannubi zulmi, dan menjauhi az-zulmi, kezaliman, wal jauri, dan jauri ni berzalim jugalah, melampaui batas, al-jauri, melampaui batas, wa i'ta'u, dan memberi, kulli zi haqi, kulli setiap zi haqi yang ada hak, haqqahu, akan haknya. Tu masuk adil. Al-ihsan pula, ittiqanul amli, ittiqanu amali. Ittiqan maksudnya yakin dengan amal. Au nafa'a halqi, ataupun nafaatkan makhluk yang lain, ataupun memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Buat baik bagus, tapi jangan sampai tak memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, kita buat ke kita je. Sepatutnya buat ihsan lah. Contoh kan, bunuh binatang, binatang tu lembu kan. Kita nak sebelih dia kan. Dah buat bagus dah, buat kerja yang bermanfaat dah. Tapi kita buat lagi baik daripada tu apa? Pakai pisau yang tajam supaya dia cepat mati. Cepat mati. Dan dia tak menyakiti dia. Lepas tu wa ita'i. Ita ni kita tahu tadi beri. Apa maksud ita? Al-i'ta'u, pemberian. Ita ai-i'ta'u, pemberian. Kata atau pemberi ataupun mengeluarkan. Okey, lepas tu zil qurba. Apa maksud zil qurba ni? Al-qarabah.
kerabat, kaum kerabat. Kan. Fahsya az-zunub, dosa-dosa al-muftariyatun fi kubhin. Yang bercampur baur fi kubhin pada benda yang keji. Kubhin yang keji. Wal baghi, apa maksud baghi? At-tatawuli, berterusan. Wa tajabburi, dan membelakangi alan nasi, akan manusia. Wa tajabburi, dan membelakangi atas manusia. Ya'izukum, ya'izukum ni dengan maksud apa tadi kita kata tadi, memberi peringatan. Ay ya'murukum wa yanhaakum, melarang mereka dan menyuruh mereka dan melarang mereka. Itu masuk memberi peringatan tu. Kan, ingatkan selalu kan, selalu ingatkan. Masuk kelas. Okey. Kita terus pada objektif kita yang kedua, iaitu syarhul ayah ijmalan. Syarah ayat secara umum. Apa yang kita nak pelajari daripada bab ini ialah, kita tengok Qala Abdullah bin Mas'ud. So daripada ayat mudah or easy sentence, simple sentence, this is simple sentence. And we joined another simple sentence. Dan kita jadikan ayat ini compound sentence, dua sentence dan compound. السؤال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. Okey, jadi syarah ayat ijmalan, amarallahu ta'ala ibadahu, Allah memerintahkan hambanya al-mu'minina, yang beriman, bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia, wa yanha anil madzamuha, dan melarang mereka daripada daripada mazamha, menanggalkannya. Mazamuha, menanggalkannya. Ni poin yang pertama lah. Ni poin yang pertama. Amarallah sampai an mazamiha. Kan. Lepas tu fakana mimma amarahum bihi adlu fi kulli amrin wa insatun wal ihsanu ila nafsi fi amali ay al ityani bihi alal wajhi al matlub. Poin yang kedua ambil daripada wal ihsanu. Okey. Wal ihsanu, ihsan itu adalah okey, sebelum tu poin yang kedua al adlu fi kulli amrin wa al insafun. Ini poin yang kedua. Al amru, al adlu, keadilan, fi kulli umur, pada setiap perkara, wal al insafun, merupakan keadilan. Lepas tu poin yang ketiga al ihsanu ila nafsi, berbuat baik kepada diri sendiri, fil amal, pada sesuatu amalan, iaitu al ityanu bihi, mendatanginya amalan tersebut, ala wajhin, atas keadaan, al matlubin, yang dituntut. Itu maksud ihsan. Ihsan pada diri, maksudnya beri hak diri kita, hak kita. Jangan tak ni orang suruh makan, tak makan. Sepatutnya makan yang sihat-sihat, kita pilih yang lebih tak sihat daripada yang sihat. Lepas tu al-ihsanu ilan nas, ni poin yang keempat. Al-ihsanu ilan nas, apa yang dimaksudkan berbuat baik pada manusia? Biziyadati, biziyadah, dengan menambah-nambahkan perbuatan baik tersebut, wa doa, dan doa, wa tafadulinya, itu lebih baik. Contoh, orang bagi salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kalau kita kan boleh je cakap waalaikumsalam, tapi disuruh apa? Berlaku ihsan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita cakap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lepas tu nak boleh lagi waridwanu kan. Itu yang katanya bayar balas dengan lebih. Itu namanya perbuatan ihsan. Okey. Lepas tu summa ya'muruhum bisilatu zawil arhami bi'ta'ihim ma yahtajuna ilaihim. Okey, tu poin yang kelima. Ya'murullah, ambil kat situ. Ya'muru, hum tu tukar Allah. Ya'muruhumullah, ambil tambah kat situ. Ya'muruhumullah, tambah Allah kat situ. Bisilah, dengan menghubung, dengan perhubungan. Zawil arham, silaturrahim. Bi'ta'ihim, dengan berikan mereka ma yahtajuna ilaihi, apa yang mereka perlukan. Kalau ada yang ni lagi-lagi PKP ni kan, adik-beradik tak payahlah susah-susah adik-beradik kita kan. Adik-beradik kita minta sikit je kuih, bagilah sikit kan, bagilah sikit. Apa masalahnya kan? Itu namanya sedekah. Biasakan macam tu. Kita mungkinlah sekarang ni tak ada duit kan, tapi kita boleh sebenarnya nak memberi tu. Ya. Lepas tu dia kata sambung lagi, wa yanhahumullahu fi kulli qabihin min al-amal wal qawli anil jami'i an ma ankaru syar'i bin nahyi anhu min al-ma'asi wal kibriya wa zulma. Fa yanhahum bihi likai yatta'izu wa yatasallaku sabiluha wa ya'malu bima ja'a biha. Okey, cukup sampai situ. So kat situ ada lima poin Kita tengok perbincangan ayat pula tentang apa Allah perintahkan dengan al-amru bil adli wal ihsan. Okey, perintah Allah untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Dan Allah kata apa? Tengok Innallaha ta'ala yukhbaruna bi annahu ya'muru ibadahu bil adli fi kulli ahwali wa yusannu ilal ihsani. Ini ambil poin ni. Daripada innallah sampai ilal ihsani. Innallah, sesungguhnya Allah, yukhbiruna, menceritakan kepada kita. Yukhbiruna, menceritakan kepada kita. Bi'annahu, bahawasanya Allah, ya'muru, memerintahkan, ibadihi, akan hambanya, bil adli, dengan keadilan. Kulli ahwalin, setiap keadaan. Kulli, setiap al-ahwalin, keadaan. Wa yusannu, dan disunatkan. Wa yusannu, disunatkan. Ila, kepada ila, sampai kepada al-ihsan, tahap ihsan. Buat baik tu, berlaku adil tu sampai gabung sekali dengan ihsan. Okey. Baca dulu, lepas tu baru tunjuk apa nama dia punya ni. Point. Inna hadzal qur'ana yubayyinu lana kullu syai'in fi umuri hayatina min hidayati wa rahmati wa busyra lil muslimin. Wa kullu dzalika yatadammanu amru wal wa nahyu. Idh syari'atu kullaha amru wa nahyu. Wa taqwa munhasiratun fi imtithali amwamiri wajtinabun nawahi. Fahiya jami'atun usul tashri' ila ghairi dhalika min ayatid dalatu ala hadha syari'atil adlu wan nadbu ilal fadli. Okey, ambil kat situ poin dia ialah baris yang ketiga, nampak tak baris yang ketiga? Iz syari'atu. Jumpa dah. Iz syari'atu. Ambil kat situ, cuma ambil asy-syari'ah je. Asy-syari'atu kulluha tu. Ambil asy-syari'atu kulluha amrun wa nahyun. Ambil sampai mana? Ambil sampai wajtinabun nawahi.
wajtinabun nawahi. Okey. Syari'atun, jadilah syariat itu kulluha, semuanya, amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Wa taqwa, dan takwa itu munhasiratun, menghiasi, fil imtisali, pada mencontohi, al awamiri, perintah-perintah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi larangan. Itulah itunya maksud dengan adil dan ihsan tu. Jadi syariat itu sendiri adalah keadilan. Syariat itu sendiri adalah ihsan. Dia menyupakan apa? Dia merupakan sesuatu yang akan akhirnya menyemaikan takwa. Okey. Seterusnya, perbincangan seterusnya. Ya. Disebut dengan fadlun i'ta'us sadaqah li zawil qurba, kepada zawil qurba, orang kaum kerabat. As-sadaqatu fil aqaribi fiha ajrani, sedekah kepada kaum kerabat itu fiha ajrani. Ya, kejap Dia kata sedekah kepada kaum kerabat itu ada dua ganjaran. Ajrun silaturahim wa ajrun sadaqah, dan pahala sedekah. Sebab tu saya cakap tu, jangan kita tak ni lah. Jangan kita ni tak nak sedekah, utamakan sedekah dengan orang luar, sedangkan sedekah dengan ahli keluarga kita tak sedekah pun. Kan? Sedangkan ada ahli keluarga kita tu tak mampu juga. Sama macam orang yang kita biasa sedekah. Dia kata, idza kanu fuqara, jika mereka itu miskin, fahum aula min ghairim, jadilah mereka itu lebih utama daripada yang lain. Wasadaqah, dan sedekah itu fihim, pada mereka itu mudha'afatun, digandakan. Okey. Itu poin tu. Poin yang pertama adalah as-sadaqah, sampai as-sadaqah fi aqarib, sampai ajrun sadaqah. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua, idza kanu fuqara tu sampai min ghairihim. Poin yang kedua. Boleh terus je ambil sampai mudha'afah pun boleh. Tu poin yang kedua. Okey. Seterusnya, kita tengok baca dulu, fa hiya silaturrahim wa sadaqah. Idza ahdaita ilaihim hadza min silaturrahim wa min asbabil muhabbatul mawaddah. Dan sebab berlakunya kasih sayang dan kasih sayang jugalah, mahabbah mawaddah, sama juga. Okey. Seterusnya, ulul qurbahum, ni ambil kat sini. Orang yang kata orang kaum kerabat tu siapa dia? Iaitu zawil arham. Orang yang kata kaum kerabat itu ialah orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Siapa dia? Ab, jad. Ibu, ab, bapa, jad, bapak punya bapak, jaddah, bapak punya mak punya bapak ataupun mak punya mak. Ni bapak punya bapak ataupun bapak punya mak. Ini jaddah ni bapak punya mak punya bapak ataupun mak punya mak. Okey. Wa ikhwah, saudara lelaki. Saudara lelaki sepak semak dengan bapak kita,
Ataupun saudara perempuan al-ikhwah, saudara lelaki sepak semak dengan mak kita. Ataupun bapak kita. Ni samalah tu, ikhwah wa akhwat wal a'mam dan pakcik-pakcik, wal ammat dan makcik-makcik, wa akhwal. Akhwal ni maksudnya makcik sebelah mak, khalat makcik sebelah bapak, wa ma yatafarra'u minhum dan apa-apa yang terpecah di kalangan mereka. Semua tu yang maksudnya sepupu sepapat lah. Sepupu, dua pupu, tiga pupu, kupu-kupu semua tu kan. Tu semua namanya ahlul kurba kan. Iaitu zawil kurba ataupun disebut zawil arham. Kalau jauh-jauh tu namanya zawil arham lah. Yang dekat-dekat tu namanya zawil kurba. Okay, faham sampai situ je. Ambil sampai wama ulul kurba sampai wama yatafarra'u minhum. Dapat tak? Okay. Seterusnya. Kita tengok pula perbezaan fahsya, mungkar, al-baghi. Tengok. Fahsya ni apa? Kullu ma ishtadda. Apa yang melampaui. Qabahuhu. Buruknya. Min qaulin au fa'lin. Daripada kata-kata dan perbuatan. Fahsya ni Allah mudah nak faham, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan bawah kain. Sebut benda yang bawah kain. Buat benda yang bawah kain. Itu namanya fahsya. Sebut kan. Sebut. So, mencarut kan. Contoh mencarut. Mencarut tu apa? Mencarut benda-benda bawah kain. Dia termasuk dalam fahsya. Kan. Orang yang banyak mencarut, maksudnya apa? Dia suka buat benda tu. Dia suka, dia ni suka mencarut benda-benda tu. Maksudnya dia ni suka buat bendanya fahsya. Kan? Fahsya ni paling bendanya paling dibenci Allah lah. Ni kita kira ranking ni. Ranking pertama fahsya. Kan? Benda-benda yang tu. Sebab tu kita kalau siapa yang suka sangat mencarut tu, terutama mencarut benda dia, benda orang lain tu, ingat. Ni ada larangan kat dalam Al-Quran sendiri secara khusus. Secara khusus. Larangan tu larangan secara khusus. Bila larangan tu larangan secara khusus, maksudnya ada namanya apa? Maksudnya dia ada azab yang tertentu untuk dia. Dan kalau dalam fiqh disebutkan dosa besar lah. Fahsya ni ialah termasuk dalam dosa besar. Al-munkar pula. Kullu, setiap ma'ankara syai, apa yang menyalahi syarak. Binahyu anhu, dengan larangan darinya. Dengan larangan darinya. Okey. Faya ummu, maka umum. Jami'u sekalian. Habis masa Hello? Ada orang tak ni? Tak, Ustaz. Betul Betul. Belum. Okey. Terima kasih. Belum habis masa Belum lagi, Ustaz. Okey. Kita pakai sampai 11.30 Yelah. Betul. Okey. Faya ummu jami'ul ma'asi, maka jadi umum sekalian maksiat. Jadi namanya bersalah dengan syarak, semua itu adalah maksiat yang namanya mungkar. Kalau fahsya tu lebih kepada apa? Benda yang perbuatan ataupun kata-kata bawah kain. Okey. Al-baghi, faham kot bawah kain ni? Ampun, faham tak? Saya berkiah-kiah ni kan tak faham kan? Faham benda lain. Faham. Okey, faham bagus. Kan nak cerita apa payah pula kan? Dah lah rakam. Wa tajawuzil haddi. Al-baghi. Apa maksud al-baghi? Tajawuzil haddi. Dia melampaui had fi kulli syai'in, pada setiap perkara. Contohnya apa? Kan? Sepatutnya dia buat sampai sini saja. Contoh dia buat sampai sini saja tapi dia buat lebih. Tadi kalau benda tu baik, dia namanya ihsan. Kalau benda tu jahat, kan? Benda tu dah mungkar dah. Lepas tu lebih-lebih lagi. Buat lebih daripada yang mungkar yang biasa orang buat. Namanya baghi. Namanya baghi. Faham ke tak saya cakap tu? Fahsyak tu level pertama. Pendapat turun keduanya baghi. Lepas tu turun level yang ketiga mungkar. Mungkar tu lebih umum lah.
Mungkar, nak kata mungkar tu kenapa dekat dalam buku kita duduk tengah-tengah, pasalnya dia lebih umum. Dia lebih umum. Atas daripada mungkar namanya fahsyak, lebih daripada mungkar namanya bagi. Okey itu sahaja. Ma yuqazu minal ayah boleh ambil lah kat sini. Dua ambil dua. InsyaAllah. Itu sahaja saya nak sampaikan untuk hari ini. Moga memberi manfaat. InsyaAllah. Okey.